ذريته عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستهدي ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر عصمة بذاتك في كل وقت وحين. اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Tuan Imam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan pengerusi yang di jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. InsyaAllah pagi ini tuan-tuan, pada bulan lepas kita ada membincangkan berkaitan dengan siapa itu wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan menyambung ya untuk memahami apa yang disebutkan berkaitan dengan wali Allah, di mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang bermaksud sesungguhnya tidak adalah yang ada pada diri wali Allah itu ataupun orang yang dijaga, yang diawasi, orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu la khaufun, mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa kecewa, mereka tidak ada rasa gentar dalam hatinya. La khaufun alaihim, terhadap mereka, iaitu mereka tidak takut terhadap mereka, terhadap ancaman-ancaman yang ada pada mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa sedih. Apa yang berlaku di dunia ini mereka tidak ada rasa sedih. Tawakal mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu amat tinggi sekali. Dengan cara macam mana? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kerana dalam dirinya itu menjadi insan yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang melakukan amal soleh. Alladzina amanu innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman, orang yang bertakwa ni, dia pertama dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia melakukan amal soleh. Dan dia sentiasa mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Mencari kebenaran iaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian sehingga apa yang dia lakukan itu dia sampai ke tahap watawassaw bis sabr, iaitu dia dalam ibadah, dalam dia mengharungi hidup di dunia ini penuh dengan kesabaran. Sabar ini bukan pada waktu marah saja tuan-tuan. Tapi sabar itu hendaklah ada dalam jiwa kita dalam setiap apa yang kita lakukan. Dalam kita ibadah, kita kena sabar. Tidak boleh tergesa-gesa. Dalam seketika kita melaksanakan Allahu Akbar itu kena sabar. Kenapa kata sabar? Kalau kita tak sabar, kita mikirkan benda-benda macam-macam.
Selepas subuh aku nak buat apa ni? Selepas ni nak beli emas sarapan. Lepas ni nak beli macam ini pula. Alah, lepas tu ada pula nak pergi sini. Gangguan itu yang menjadikan solat kita tak sabar. Jadi tergesa-gesa. Inilah ya dikatakan sabar itu mempunyai nilai dan tempat yang mulia dan tinggi di sisi Allah SWT. Sebab itu para rasul dan para nabi ketika dia menjalankan dakwah, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dirinya itu tempat yang paling tinggi itu, iaitu nilai sabar. Apabila dia ditekan, dia sabar. Apabila masyarakatnya tak terima, dia sabar. Orang-orang benci pada dia, dia sabar. Orang-orang ikut ke dia pun sabar juga. Inilah nilai yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa tawassaw bis sabr, iaitu dia sentiasa mencari untuk menjadi orang yang sabar. Ini tuan-tuan. Baik. Jadi kesimpulan ya yang disebutkan oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, orang yang untuk sampai tahap menjadi waliullah itu adalah, jadi seorang waliullah itu adalah seorang yang bertakwa, wa kanu yattaqun. Takut jadi apa dia? Maknanya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu taala. Dia ini ada melakukan amal soleh, mengikuti apa yang Allah Subhanahu taala suruh, dan dia penuh dengan kesabaran. Ini dia. Kemudian ciri-ciri sebagai waliullah itu ya disebutkan di sini ya. Seorang waliullah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, tidak disyaratkan dengan adanya pakaian tertentu, tetapi dia semestinya sama seperti masyarakat lain, berpakaian sebagaimana halnya mereka berpakaian, makan sebagaimana halnya mereka itu makan, dan dia tidak mesti berbeza dengan mereka. Maknanya seorang yang menjadi waliullah itu dia tak beza dengan orang lain, kecuali dalam amal-amal dan ketakwaan saja. Ingat, di sini katanya dalam amal-amal dan ketakwaan itu dia berbeza dengan orang biasa. Okey, bukan seperti yang dianggap oleh para ahli tasawuf. Berapa banyak wali Allah yang berpakaian hanya dengan pakaian luar dan biasa sahaja, dan berapa banyak orang yang kafir zindik yang berada dalam pakaian yang luas dan besar. Okey. Maksud daripada Syekh Abdullah Al-Qarni ini itu adalah bukan para ahli tasawuf, iaitu tasawuf yang al-batiniyah, yang batin, yang dia ini nak mencari kebenaran hanya berdasarkan kepada hakikat sahaja. Kita untuk kita nak bersama dengan Allah Subhanahu taala, nak mengenal Allah, kita kena capai ya, kita kena laksanakan hakikat, kemudian makrifat, hakikat, kemudian syariat dan juga makrifat. Itu capaian yang paling tinggi, itu adalah makrifat. Itu kita mengenal Allah Subhanahu taala. Bukan kita ni hakikat. Kalau hakikat ni tuan-tuan apa dia? Dia akan mengatakan bahawa ya, hidup ini Allah yang atur. Apa sahaja itu dah qada dan ketentuan Allah Subhanahu taala. Kita datang daripada Allah, kita akan kembali kepada Allah. Jadi aku hanya beriman kepada Allah dan Rasul. Syariat ini tuan-tuan, ini sebenarnya apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu taala kepada kita. Tapi bagi mereka melihat syariat ini, inilah tengok kepada ulama-ulama syariat. Mereka ni sentiasa berselisih pendapat. Bahagian solat aja ada yang mazhab ini, ada yang mazhab ini, mazhab ini. Tak habis-habis dengan perselisihan pendapat. Sepatutnya kita kena ambil hakikat, iaitu kita cinta kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kita laksanakan. Allah suruh solat je lah. Tak payahlah kita. Solat itu ikut cara kita. Dia adanya tu. Tuan. Ya. Solat buat doa. Yang kadang ada orang yang solat tu hanya niat dengan hati dia berdoa kepada Allah. Solat 3 rakaat cukup.
Nak macam mana kaifiatnya dalam Al-Quran tak tunjuk. Dia kata tu. Ya. Ini yang jadi batil ni tu. Jadi macam mana? Apa yang disebut sebenarnya, tuan-tuan, saya sebutkan di sini ya. Kalau contohnya kita ni hidup, kita orang Melayu, kita pakaian baju Melayu. Okay. Kemudian kita makan, pagi makan roti canai, makan nasi lemak. Kan? Tengah hari makan lagi, makan belauk. Petang, malam makan lagi, ada makan juga. Pagi minum teh tarik, tengah makan minum teh tarik, malam pun makan teh tarik, minum teh tarik. Jadi benda tu biasa. Kan? Benda tu biasa. Tak pelik. Sebab kita kadang makan sehari sampai 3 kali, ada 4 kali, tak pelik. Macam biasa, orang biasa. Tapi ada juga di kalangan kita, tak kira orang tu muda tua, dia makanan-makanan yang biasa ni, dia tidak mengamalkan makanan macam ini. Dia ada namanya konsep makanan sehat. Ada yang diet, ada yang buat program macam ini. Makan nasi sehari cuma sekali. Waktu bila? Waktu pagi atau tengah hari tu. Yang lain malam makan buah apa. Kenapa dia berbeza dengan makan yang lain? Kenapa mereka berbeza cara makan? Sebab apa? Sebab dia kadang nak jaga pemakanan. Nak mengurangkan berat badan. Dia macam itu. Salah tak? Tak salah. Adakah dia menidakkan makanan orang lain? Tidak menidakkan. Nak makan, makanlah. Tapi aku nak jaga kesihatan. Dia macam tu. Aku nak jaga kesihatan. Maknanya apa tuan-tuan? Orang sufi, orang tasawuf, orang yang ingin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berpakaian macam pakaian orang biasa. Tapi ada juga yang dia berpakaian yang tidak sama dengan orang biasa. Dia tidak bermewah-mewahan. Tapi dia tidak menidakkan pakaian orang biasa. Itu tuan-tuan. Kadang ada orang pakai cantik, harga barak bajunya, ya mahal-mahal apa semua. Tapi dia pakai sederhana. Makna pakaian yang sederhana tu, dia bukannya pakaian yang boleh melihatkan suatu daya tarik pada orang. Oh, warna-warni apa semuanya, dia tak nak macam tu. Pakaian biasa je. Apabila mereka makan, ya, orang lain makan macam ni, kadang dia makan, ada kadang dia tak makan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia makan makanan yang berat itu 2 hari sekali. Kalau contohnya makannya roti dengan daging apa semuanya, 2 hari sekali. Itu tuan-tuan. Yang lainnya tu dia bukan tak makan. Makan, tapi makan untuk alas perut. Kerana apa? Dia untuk mengurangkan nafsu dan syahwat dia, ya, tentang dunia. Dengan cara berlaparan itulah dia sentiasa boleh mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara yang dia buat. Bagaimana cara supaya dia sentiasa boleh mengingati Allah? Kalau orang berkenyang-kenyangan, maka dia akan banyak, badan akan jadi lemah. Apabila badan jadi lemah kenyangan, dia nanti akan ngantuk. Orang jadi ngantuk, nanti amal ibadahnya jadi kurang. Ini yang dikatakan, ya, orang-orang alim ulama yang dia lakukan ini, tuan-tuan. Maknanya bukannya mereka menidakkan, ya, makanan-makanan orang-orang biasa, tetapi mereka memilih untuk makan makanan-makanan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah juga orang yang diet, orang yang kata, aku tak boleh macam nanti dah tinggi, tak boleh minum teh tarik banyak-banyak nanti kencing manis apa semuanya. Dia kenapa dia tidak makan makanan biasa untuk menjaga kesihatan yang dia tahu dirinya dia. Kan? Dia dah ada tanda-tanda untuk kencing manis, jadi dia tak makan. Ya, minum-minum yang manis, ya, dia kurangkan. Apabila dia makan, takut nanti kada berdenyut-denyut kepala, jadi benda-benda yang daging apa, dia pun kurangkan juga. Sebab apa? Sebab dia dah tahu dia ada simptom-simptom darah tinggi. Dia dah minta bantuan, nasihat daripada doktor. Macam tu tuan-tuan. Dia dah tahu diri dia macam mana. Jadi macam mana untuk menjaga kesihatan, dia tahu cara makan yang macam mana.
Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mencari redha Allah, kita nak mencari ibadah itu dengan rasa nikmat. Kita tahu cara macam mana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, maka pada waktu itu orang-orang alim ulama ahli tasawuf ini apabila dia beribadah, ya, apabila dia berpakaian, makan, keadaannya lain sikit dengan orang biasa. Itu maksudnya tuan-tuan. Ini yang dikatakan, ya, kecuali dari segi amal-amal dan ketakwaan. Amal-amal dan ketakwaan maknanya apa? Amal ibadahnya itu lebih daripada orang-orang lain. Macam mana nak tahu lebih macam mana? Dari segi pemakanan zahirnya itu, dari segi pakaian mereka tidak menyolok mata. Ini tuan-tuan. Baik. Maka kita simpulkan di sini apa yang disebutkan. Menurut majoriti para ulama, para waliullah Subhanahu Wa Taala itu terbagi pada dua golongan. Iaitu pertama, mereka yang hanya sebatas pada amal-amal yang fardu sahaja. Kedua, mereka yang sentiasa bersungguh-sungguh. Para waliullah, ya, disebutkan di sini, ya, ada dua pandangan, ada golongan yang melakukan amal-amal fardu sahaja, kemudian golongan yang bersungguh-sungguh. Golongan yang fardu ni tuan-tuan, dalam hadis arba'in itu ada disebutkan. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, kalau aku laksanakan salatul maktubah, ya, dan aku melaksanakan apa yang dihalalkan oleh Allah, aku buat. Apa yang diharamkan oleh Allah, aku buat. Ada khulul jannah, adakah aku layak untuk masuk syurga? Maka Rasulullah berkata, qala na'am. Seorang sahabat dia, Tauban, dia bertanya kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku tak nak buat benda lain. Aku nak buat solatul maktubah, sembahyang 5 waktu saja. Dan aku laksanakan apa yang Allah SWT suruh, benda yang wajib. Benda yang sunnah, benda yang halal aku buat, benda yang haram aku tinggalkan. Layak tak aku masuk syurga? Kata Rasulullah dengan rasa gembira apa yang disebutkan oleh sahabat itu, dia kata, ya, kamu layak masuk syurga. Bukan bermakna, ya, Sauban tu sahabat Nabi ni, dia memperkecilkan, dia meninggalkan perkara-perkara sunnah itu dan dia tak buat. Dia meninggal, dia tak buat dan dia benci, bukan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dah mengenal sahabatnya ni. Ya, mengenal sahabatnya. Jangankan perkara-perkara kebaikannya, perkara-perkara sunnah, perkara kebaikan-kebaikan, kata, aku buat benda yang halal aku buat, yang haram aku tinggalkan. Dia tahu dah, ya, orang ini banyak membuat manfaat kepada orang lain. Ya. Contoh apa namanya, perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang baik semua dia buat. Perkara-perkara yang haram, perkara keburukan dia tinggalkan. Dah tahu dah benda tu. Apatah lagi berkaitan dengan ibadah. Cuma dia kata dia nak menegaskan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku buat benda yang wajib aja, boleh tak aku masuk syurga? Orang kalau misalnya, ya, hatinya itu dah dekat dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, pada ketika itu apa yang diperintahkan oleh Allah dia akan ikut, perkara-perkara wajib. Kerana dia cinta kepada Rasulullah, dia tak akan tinggalkan apa yang Rasulullah suruh. Cuma dia buat penegasan aja, kalau aku buat benda yang wajib je, aku boleh tak masuk syurga. Itu tuan-tuan. Maka Rasulullah dah tahu dah orang ini. Tapi kalau contohnya, yang macam kita ni, ya, bermalas-malasan dalam melakukan kebaikan, ya, nak buat sembahyang pun, ya Allah, ya, gitu lah. Kita buat, kita fikir benda yang lain. Hatinya itu tidak, ya, pada waktu itu kita mencari tabarruk untuk dalam beribadah. Maknanya
mencari keberkatan dalam ibadah tu, segala niat dan segala tubuh badan kita, kita serahkan daripada Allah. Kita tak macam tu. Ya. Maka kalaulah contohnya kita hanya lakukan perkara yang wajib sahaja, seperti kita nak apa? Melepaskan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Melepaskan diri. Ya Allah, aku dah buat dah benda ni. Jangan engkau berikan aku dosa. Seperti itu. Ya. Itu yang disebut maksudnya, ya, hanya mereka yang melakukan amal-amal fardu, maksudnya fardu yang dia buat ni itu begitu dengan ikhlas, dengan redha Allah Subhanahu Taala. Ya, begitu dia lakukan itu sepenuh jiwa, rohani dan jasadinya itu hanya kepada Allah Subhanahu Taala ketika dia lakukan. Yang kedua, mereka yang bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut Ibn Taymiyah, ya, berkaitan dengan waliullah itu, dia terbagi kepada 3 golongan. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Fatir. Thumma awratnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika wal fadlul kabir. 3 golongan manusia ini, yang pertama adalah mereka yang menzalimi diri mereka, iaitu buatlah kemungkaran apa semuanya. Ini kelompok orang-orang yang melakukan dosa. Yang kedua, al-muqtasid, mereka yang pertengahan. Pertengahan ni maknanya orang awam, orang Islam, orang awam. Dia lakukan apa yang diperintahkan, dia lakukan, tapi tak lebih daripada itu. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat, iaitu sedangkan yang ketiga yang dimaksudkan adalah orang-orang yang lebih dahulu dari dalam berbuat kebaikan, iaitu orang yang sentiasa melakukan amal-amal fardu, wajib dan juga sunnah, dan menjauhi segala yang haram dan yang makruh. Ini tuan-tuan. Ya. Bukan setakat benda yang haram saja yang ditinggalkan, benda-benda yang syubhah dijauhkan. Benda-benda yang makruh ditinggalkan. Ini tuan-tuan, ya. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang wajib dan perkara yang halal, di antara perkara yang halal dan perkara yang haram itu ada suatu perkara, iaitu namanya perkara-perkara yang mutasyabihat. Mutasyabihat ni yang makruh ni tuan-tuan. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Banyak di kalangan manusia ini yang mereka dia ni tidak tahu benda-benda yang syubhah ni. Dia tengok tak ada cop halal, ditinggalkan. Tapi kat situ tak ada kata, tak ada kata halal pun, tak ada kata haram pun, boleh je. Ya, bagi dia tu boleh. Asalnya benda tu halal, tetapi kadang kewujudan dan amalnya itu menjadi haram, maka tak boleh. Tak buat. Ini dah. Ya, la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Faman ittaqa fi syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ya. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fi haram. Bagi mereka yang dapat melepaskan dirinya daripada perkara syubhah, maka dia boleh melepas dan membebaskan dirinya dan agamanya daripada perkara itu. Tapi siapa yang sentiasa melakukan benda-benda syubhah, maka mudah untuk dia melakukan perkara-perkara haram. Ini Rasulullah SAW, dia sentiasa ingatkan pada kita. Benda syubhah ni apa? Benda syubhah ni benda yang makruh lah. Benda yang makruh. Dia tidak ada mengatakan dia tu halal, dan tidak ada mengatakan benda tu haram. Banyak tak benda tu di zaman sekarang ni? Banyak tuan-tuan. Banyak. Yang dia tidak ada dalil yang mengatakan bahawa benda tu haram. Ataupun tidak ada dalil yang mengatakan benda tu halal. Tak ada dalil. Tetapi kadang kita lakukan benda tu boleh menjadi haram.
boleh menjadi syubhah kan, kita tak takut. Kadang benda contoh saya bagi tahu. Apa dia? Kita ditawarkan hadiah. Ditawarkan hadiah. Kan? Sekarang online kan. Siapa nak dapat ni, nanti kamu akan dapat hadiah ni. Dari mana asal usul hadiah tu? Tak tahu. Janji bernampak hadiah tu kereta. Halal kita. Kan? Orang nak bagi kereta, orang nak bagi ni hadiah berapa ringgit macam ni. Benda tu nampak halal. Tapi dari mana asal usul kereta tu dapat? Dia kata ada yang taja. Siapa yang taja? Yang penting dia dapat, kamu dapat tak dia. Orang-orang soleh, orang ramah soleh, mereka tidak tertipu daya dengan perkara-perkara macam tu. Sebab dia katakan benda ni syubhah. Asal usulnya dia tak tahu dia mana. Sebab itu kata orang yang apabila dia ini terjebak dengan perkara-perkara syubhah, maka dia akan terjebak dengan perkara-perkara yang haram. Yang skamer-skamer buat kan kita pening. Ini betul ke tak betul ni? Macam tu. Nak dapat ni duit ni, labur macam ni dapat ni, betul ke tak betul ni? Macam tu. Kan? Jadi kita dah nampak perkara itu, nampak benda tu cantik, tapi asal usul dari mana-mana, itu syubhah lah. Apa yang dilakukan, dia penipuan. Itu namanya haram, tuan-tuan. Jadi perkara-perkara itu kalau dia nampak benda yang kita rasa pelik, tinggalkan. Baik. Dalam kitab Tariqul Hijratain, Ibnul Qayyum menyebutkan bahawa wali Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang yang tidur, tetapi hatinya berkeliling di sekitar Arash dan dia sentiasa berhubung dengan Tuhannya yang Maha Agung. Tidur ni bukannya tidur hilang macam tu je dan macam tidur saya tidur macam tu je, tidak. Ada dalam riwayat Imam Syafi'i, kan, dia kata dalam sehari dia menghatamkan Al-Quran. Tiap hari sekali menghatamkan Al-Quran. Masuk bulan Ramadan, dia menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Macam mana tu? Kita tuan-tuan belum tentu daripada subuh sampai subuh besok baca Al-Quran 30 juz belum tentu habis. Belum tentu habis. Kalau kita bacalah kan. Kalau saya baca belum tentu habis. Kan? Paksa-paksalah macam mana mungkin sampai 20, 25. Kalau boleh habis pun memang habis tu masanya tu cuma rehat waktu makan je. Dengan buang air. Mungkin macam tu je, tuan-tuan. Tapi Imam Syafi'i, dia kata sehari khatam Al-Quran, bukannya dia tak buat kerja lain, dia mengajar. Dia mengajar, kemudian dia bersilaturahim, apa semuanya. Dia tidur. Dia menulis buku. Macam-macam dia buat. Habis tu betul ke dia boleh khatam sehari sekali? Kalau Imam Syafi'i dia nak menipu. Kerana apa tuan-tuan? Ya, Al-Quran, dia itu dah melekat dalam jiwanya, dalam dirinya. Setiap nafas yang dia perolehi, setiap gerakan yang dia lakukan itu, ingatannya itu tidak akan lekang daripada Al-Quran. Boleh tak begitu tuan-tuan? Boleh. Boleh. Kadang kita jalan-jalan dia kita teringat, dengar orang cakap macam ini, kita boleh dengar, oh ni aku ingat dulu macam ni. Boleh dengar. Dan itu maksudnya tu, ya. Waktu dia diam, dia ingat Al-Quran. Ni juz ni dia terus baca macam tu. Ini yang dilakukan orang-orang soleh oleh para waliullah itu. Dikatakan dia tidur dan bila telah orang yang tidur, maksud tidur ni dia jauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang boleh
mendatangkan perkara dosa. Hatinya sentiasa sekeliling di arash. Maknanya jiwanya dan hatinya itu sentiasa untuk ibadah dan ingat kepada Allah Subhanahu taala. Berhubung dengan Allah Subhanahu taala. Sekiranya dia tidur dan bila telah tiba tengah malam, maka dia akan segera bangun lalu berwuduk. Hatinya sangat takut dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada waktu malam, dia tidak sia-siakan malamnya tu sampai ke subuh, kan, tapi dia akan bangun dan dia akan melakukan solat tengah malam. Ya. Dia pun melakukan sembahyang dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia benar-benar sudah menyerahkan seluruh anggota tubuh, nyawa, tekad dan citanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan sesuatu apapun daripada jiwanya dan jiwanya juga tidak menginginkan sesuatu apapun dari dirinya. Sayyidina Uthman bin Affan, ya, Az-Zunurain gelarannya itu. Ketika dia solat tengah malam, tuan-tuan. Itu ketiga. Apabila dia solat, terlalu seronoknya solatnya tu. Sampai dia tak ada dengar. Bunyi apa? Bunyi ayam berkokok. Oh, ya Allah. Jadi orang dulu kalau misalnya ada dengar-dengar, kita sekarang ni adalah jam kan, pukul 5:15 apa. Tapi apabila dia dengar ayam berkokok, oh ni maknanya menandakan 5 minit lagi nak subuh ni. Ya Allah, aku belum solat witir. Maka disegerakan solat tahajud, solat malamnya itu, dan ditutup dengan 1 rakaat solat witir. Sampai macam itu. Tuan-tuan, sampai macam itu, ya. Cara bagaimana mereka ni khusyuk dalam solat. Rasulullah SAW dia tidak pernah meninggalkan solat malam itu sebanyak 11 rakaat. Sebenarnya yang hujah mengatakan bahawa ya solat tarawih 11 ke 20, 11 ke 20 kita kan macam tu. Sebenarnya Rasulullah disebutkan ya kana Rasulullah SAW fi salatil lail, ya, salatul lail tu maknanya bukan kepada solat tarawih saja. Maknanya solat selepas solat Isyak itu dia lakukan 11 rakaat. Ada dia buat 4 rakaat, 4 rakaat. Kadang-kadang dia buat 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Kadang-kadang dia buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, campur 3 rakaat. Itu yang kebiasaan Rasulullah SAW lakukan. Ya. Ada yang dia buat 4 rakaat, lepas tu witirnya dibanyakkan. Ada juga macam tu. Maknanya apa? Rasulullah SAW dia solat pada waktu malam 11 rakaat. Itu. Jadi kita pun ambillah dia ya sebagai solat tarawih 11 rakaat seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah bukan daripada solat tarawih saja 11 rakaat. Ya, setiap malam kita kalau boleh tuan-tuan, tarawih memang dah betul lah 11 rakaat, tapi selepas tarawih itu kita buat tak? Buat. Alhamdulillah. Cuma mampunya kadang 2, 4, 2 tambah 1, 2 tambah 3. 4 rakaat tambah 3 itu ya. Itu yang saya mampulah kan nama ya Allah. Nak buat 11 rakaat tu susah betul. Tunggu Ramadan baru boleh buat. Itu tuan-tuan ya Allah. Ini tuan-tuannya. Sebab itulah apa yang dilakukan oleh para alim ulama, ya. Amalkanlah supaya jiwa kamu ini mendapat bersih. Jiwa kamu ni dapat dekat kepada Allah. Dan kamu nak mendapatkan sesuatu yang berlainan dengan orang lain. Ya, mulakan. Ya, kalau contohnya ya, kamu cuba sabar dan bertahan dalam ibadah sehari 40 rakaat. Laksanakan. Sehari 40 rakaat selama 40 hari. Kita buat. Untuk apa? Untuk mendekatkan supaya kita mendapatkan ya hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang tidak diberikan kepada orang lain. Kerana Allah ini ada sifat Al-Wahhab. Al-Wahhab ini dia amat maha pemberi. Maha pemberi apa dia? Dia memberikan sesuatu
yang diberikan, ini kata Wahbiyah itu laduni, ilmu laduni. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada pada orang lain, dan ilmu itu, pemberian itu bukan dengan cara dia belajar, bukan dengan cara dia mendapat pengalaman daripada orang lain, tidak, tetapi ilmu itu datang daripada Allah. Itu yang diwarisi oleh para ulama, tuan-tuan. Kadang contohnya Imam Ghazali tulis dalam kitabnya macam ini, aku dapat macam ini daripada Allah. Aku dapat macam ini. Memang sandaran hadis saya tak ada, tapi itu namanya ilmu laduni. Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada dia. Dia cuma mencatatkan aja apa yang dia alami. Tapi kita membaca apa yang dia perolehi. Kita baca tak sama dengan apa yang dia alami. Setiap orang tu berbeza. Ini tuan-tuan. Laksanakan dan kita cuba buat. Solat sehari 40 rakaat. 17 rakaat yang dah wajib kita buat. Kemudian ada solat sunat qabliyah dengan ba'diyah yang muakkad. Ada berapa tuan-tuan? Ada 12 rakaat. 2 subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, ya. 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Ada 12 rakaat. 12 tambah 7, 29. 12 tambah 17. 29. 29 tambah 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat tengah malam. Qiyamul lail. Sama ada bangun pukul 3, pukul 4 ke. Kita nak solat kita cepat ke tak, maknanya kita buat 11 rakaat. Jadi 29 tambah 11 jadilah 40, tuan-tuan. Ya, cuba. InsyaAllah. Ini amalan orang-orang paling waliullah, orang-orang soleh, ya, Allah SWT akan jaga dia. Ini pada waktu tu, ya, dia tidak ada rasakan perkara yang lebih mustahak kecuali hanya dengan Allah SWT sahaja. Ini dia katakan, ya, apabila dia pun munajat kepada Allah, ya, dan dia benar-benar sudah menyerahkan segala tubuh, nyawa dan tekad dan cintanya hanya kepada Allah. Cintanya dia kepada Allah Subhanahu Taala. Ya, kerana cara macam mana nak cinta pada Allah, ia berhubung dengan Allah. Itu caranya. Dan dia tidak menginginkan satu apapun daripada jiwanya. Sampai tuan-tuan, apabila kita laksanakan ibadah itu bukan kerana kita nak pahala yang berganda, tidak. Bukan kerana kita nak, ya Allah, ya Tuhanku, supaya engkau berikan ganjaran tinggi, letakkan derajat aku lebih tinggi daripada orang lain. Bukan kita minta macam tu. Bukan kita nak supaya dijauhkan daripada azab api neraka, tidak. Bukan kita nak apabila kita melakukan ibadah itu supaya kita dapat masuk syurga Allah, tidak. Tapi di sini, ya, orang yang jiwanya itu yang lebih zuhud dan lebih dia itu menginginkan supaya amalan-amalan itu diterima oleh Allah, dia tidak menginginkan satu apa jiwanya. Dan jiwanya juga tidak menginginkan satu apa yang ada pada dirinya. Maknanya tidak menginginkan syurga, pahala, tidak. Yang dia inginkan hanyalah cintanya kepada Allah sahaja. Menyerahkan jiwa raganya hanya kepada Allah. Aku buat ini kerana-Mu, ya Allah. Kerana Engkau adalah Sang Pencipta, Engkau yang telah memberikan aku waktu dan masa untuk aku hidup di dunia ini, memberikan kenikmatan aku di dunia ini, maka aku serahkan jiwa dan ragamu ini hanya kepadamu, ya Allah. Tanda cintaku kepadamu, ya Allah. Aku tak ingin balasan apa-apa. Aku inginkan cintaku ini diterima olehmu, ya Allah. Macam tu. Ya. Orang kalau dah cinta segala-galanya, dia sanggup redahi. Bukan dia nak minta apa supaya dia nakkan. Kalau macam tu kan, orang yang cinta dia nakkan. Kalau misalnya dengan perempuan tu, pasal dia nak perempuan tu. Bukannya dia nak rumah, nak apa. Dia demi rela apa-apa saja pasal dia nak perempuan tu. Itu kan. Bukan dia nak hartanya, bukan dia nak pasal ni mertuanya ni ke orang kaya ke apa. Bukan dia pasal dia nak perempuan tu. Ya, tak ada benda lain pasal dia nak. Itulah macam tu lagi dengan Allah SWT. Ibadah sebaik kita kerana kita nak Allah SWT. Itu tuan-tuan. Ya. Okey. Dan
Akhirnya, tuan-tuan, apa yang disebutkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharabati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, apabila kita dah cinta kepada Allah, Allah dan cinta kepada kita, Allah akan jaga kita. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Rasul, barang siapa yang memusuhi waliku, maka seolah-olah dia sudah berani mengumumkan perang dan permusuhan dengan. Ini. Maknanya Allah akan lindungi kita, tuan-tuan. Allah akan lindungi kita, dan pada waktu itu, ya, faqad barazani, ya, Allah akan jaga kita, Allah akan, ya, apa namanya, siapa yang mengancam diri kita, Allah akan bela kita. Inilah, tuan-tuan, yang perlu kita fahami, ya, begitu pentingnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja tempat aku berlindung. Dan Allah itu sebagai wakil yang sentiasa melindungi kita. Wa ni'mal wakil maknanya kenikmatan yang kita peroleh ini adalah, ya, kerana Allah Subhanahu wa taala yang mewakili diri kita, yang melindungi diri kita itu, tuan-tuan. Itulah yang ada pada jiwa orang-orang pejuang Palestin ni, penduduk Palestin ni. Apabila dia diancam oleh orang-orang Yahudi, Israel, diapakan, dia hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah hanya Allah SWT. Aku tak ada minta yang lain. Allah sebagai pelindung. Sebab tu jiwanya kental, tuan-tuan. Ya, ditahan, air tak ada, makanan tak ada. Lapar memang lapar, tapi dia hanya pada Allah. Dia sampai ke tahap apabila dia lapar, tapi Allah tahan kelaparan itu dengan apa? Dengan tidak ada lemah, tidak apa semuanya. Allah tahan apanya itu. Memang dia akan melalui lapar, haus dulu. Tapi apabila dia hanya dekat hanya kepada Allah, pada waktu Allah tahan lapar dengan hausnya itu. Ya, dan dia boleh terus hidup. Itu, tuan-tuan. Ya, yang ada pada orang yang apabila hatinya itu dan jiwanya itu dekat kepada Allah SWT. Jadi, tuan-tuan yang mata Allah SWT, insyaAllah akan datang kita akan bincangkan berkaitan hadis Nabi SAW yang tadi sebutkan, man ada li waliyan faqad barazani bil muharabati. Barang siapa yang bermusuh kepada wali Allah, maka aku isytiharkan perang dan aku isytihar perang dan bermusuh dengan dia. Itu, tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita akan bincangkan perkara ini. Wallahu ta'ala a'lam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad hadal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi barik wasallim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.